الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, dan seagung-agung nikmat itu adalah nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah, Allah beri kita umur sampai hari ini, Allah beri kita kesihatan yang baik, Allah Ta'ala bagi kita rezeki yang mencukupi. Mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan untuk kita dalam meningkatkan amalan kebaikan kita, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, kerana hanya Allah lah yang membantu kita dalam urusan kebaikan kita, dan Allah sahajalah yang mengurniakan kebaikan bagi kita dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Dan mudahan dengan rahmat dan belas kasihannya menjadikan kita baik di dunia, terelak daripada sengsara akhirat, insya-Allah. Alhamdulillah, kita makin lama makin diberikan kelonggaran, alhamdulillah, sikit-sikit. Dan baru-baru ni diberitakan kita, pihak bolah-bolah atas kita ni dah membincangkan kok dalam sehari dua ni semayang di surau masjid dah boleh, dan mula boleh dirapat-rapatkan saf. Mekah Madinah dah boleh dah. Kita nak terbang ke sanun, tak tahu boleh ke tidak, dan tak tahu tah bila-bila. Topik yang mulia dan barakah. Jadi dengan kelonggaran yang dah ada, kemudahan yang dah diberi, dengan nikmat yang Allah kurnia, mudah-mudahan kita akan lebih bersemangat untuk mengimarahkan rumah-rumah Allah, lebih bersemangat untuk meraihkan majlis-majlis di surau dan masjid. Dan kita tak mahu termasuk dalam golongan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, ya'ti 'alan nasi zamanun yubahuna bil masajid wa la ya'murunaha illa qalila, atau kama qala. Akan sampai satu zaman yang mana masyarakat Islam ketika itu berbangga-bangga dengan masjid. Bangga dengan apa? Bangga dengan cantik, bangga dengan indah, bangga dengan mahal, bangga dengan kecanggihan, bangga dengan segala-gala macam yang boleh dibanggakan. Tetapi Nabi SAW kata tidak ada yang mengimarahkannya melainkan sedikit sahaja. Mudah-mudahan kita, kalaulah ditakdirkan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW itu berlaku zaman kita hidup sekarang ni, mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok yang sedikit itu yang mengimarahkan masjid Allah Ta'ala. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, hadisnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nabi SAW menyebut, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillah. 7 kelompok manusia yang akan memperoleh naungan Allah pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Salah satu daripada golongan itu, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya sentiasa sangkut dengan masjid, sentiasa ingat dengan masjid, sentiasa teringin nak ke masjid dan melangkahkan kakinya ke masjid.
Kenapa? Kerana bagi orang beriman, masjidlah tempat yang terbaik bagi dia, termulia bagi dia, mendatangkan ketenangan, mendatangkan kebahagiaan, menghasilkan kebajikan dan pahala. Dia nampak segala kebaikan itu banyak berpunca daripada rumah-rumah Allah Ta'ala. Dan kalau kita sebut saja rumah Allah, automatik dia akan ada kesempurnaan yang lain. Apa namanya? Menutup aurat, yang walaupun wajib kita tahu, tetapi melaksanakan yang wajib ada ganjarannya. Dan berwuduk, kita sama ada berwuduk dalam rangka melaksanakan kewajipan dan kefarduan ataupun yang sunat. Tadi dah sebut dah dalam tazkirah ringkas kita lepas solat subuh tadi tu, hadis ini berkait dengan sunnah. Ni kan kita musim-musim maulid ni. Saya pun tak pasti dah pula ceramah kita kuliah subuh ni maulid ke tak maulid. Pokok dek saya lah kan. Saya pun tak ingat dah tajuk bagi. Tak ada tajuk ke tak? Tak ada tajuk kan? Tak ada tajuk. Alhamdulillah kalau ada tajuk, mampu nak mengingat itu. Jadi kan disebut tadi tu kan, tazkirah tu tak tahulah tuan-tuan lolap ko, jago ko ataupun jago ngelamun ke apa tak tahu. Tapi disebut dalam hadis itu tadi disebutkan berkait dengan ambil wudu. Kita fahamkan tu betul. Bagus hadis tu. Memperingatkan kita suatu benda tawaran yang sangat lumayan mahal dan hebat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man tawadda'a fa ahsanal wudu, siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, menyempurnakan adabnya, menyempurnakan yang sunat-sunatnya, itu makna sempurna wudu, dengan tidak meninggalkan segala benda yang berkait dengan sunat-sunat wudu. Jadi kita kadang-kadang wudu ni ngambil secara melepihkan macam orang tutua qobal, lepihan batu tangguh ya. Jangan tidak, asalkan nama wudu. Yang sunat-sunat tak diambil. Sunat ya, tak kau buat pun bukan tak sah wudu kita kan. Kalau kita tinggal pun bukan nak dapat dosa, tak macam-macam alasan kita. Sedangkan tu sempurna wudu yang disebut dalam hadis dapat apa? Pertama, hadis qaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menyempurnakan wudu akan diampunkan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itu bukan kecil-kecil, hanya melalui wudu. Dan memang kita kena ada wudu. Jenis kita kan jenis semayang. Nak semayang miftahus salah kan. Wudu itu adalah kunci ataupun pembuka pada semayang kita. Nak tak nak kena ada. At-tuhur miftahus salah. Wudu itu miftahus salah. Nak tak nak kena ada wudu. Dan kita ambil lah secara yang paling sempurna dan bukan susah pun kan. Yang sunat apa? Basuh tangan, jangan ditinggalkan. Yang sunat kita basuh kedua-dua telinga serentak, jangan ditinggalkan. Dan ada yang disebut dalam hadis yang disebut dari kawan kita tadi ni, antara sunat ialah habis kita punya wudu, kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, sambil menghadap kiblat dan menengok ke langit. Apa dapat? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Futtihat abwabul jannati tsamaniyah wa yadkhuluha min ayyi abwabin sya'." Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, terbuka ke-8 pintu syurga dan dipersilakan besok masuk dalam mana-mana pintu syurga yang dia kehendaki. Itu kan hebat tu. Satu kemuliaan yang luar biasa melalui amal berwudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mi'raj dia Allah Taala terdengar dia dengan kesan bunyi terempah di dalam syurga. Dia tanya Sayyidina Jibril alaihi salam, terempah siapa ni? Terempah Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu. Hadis itu masyhur. Kita semua biasa dengar. Pasal apa kemuliaan yang cukup hebat yang diperoleh oleh Sayyidina Bilal? Kerana dia rajin berwudu dan tidak meninggalkan salat sunat wudu 2 rakaat kan. Batal wudu pergi ambil salat 2 rakaat sunat wudu. Batal wudu jangan dia tak tunggu lama, pergi ambil salat 2 rakaat salat sunat wudu. Tu saja, ada terempah dah siap dalam syurga, walhal dalam keadaan dia masih hidup tegak di dunia lagi. Itu satu kemuliaan.
Itu satu gambaran kemuliaan yang diberi ruang oleh Allah Ta'ala kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Tusi rahimahullahu ta'ala, min rahmatillahi ta'ala li hadhihi al-ummah an ja'alahum fi akhir az-zaman wa an ja'ala a'maraha qasirah wa an ja'ala a'maraha qasirah wa dha'afa lahum ath-thawab atau kama qala. Al-Imam Tusi rahimahullahu ta'ala kata, di antara rahmat Allah Ta'ala terhadap umat ini adalah Allah menjadikan mereka itu di akhir zaman. Allah hidupkan mereka di akhir zaman. Akhir zaman tu maksud dia Allah jadikan mereka umat terhadap Nabi yang terakhir, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang termulia, bahkan makhluk yang termulia, bukan setakat manusia, makhluk yang termulia keseluruhannya. Lebih daripada malaikat? Ya, lebih daripada malaikat. Lebih hebat daripada Sayyidina Jibril? Ya, lebih hebat daripada Sayyidina Jibril alaihissalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mi'raj, di Allah Subhanahu wa taala bertemankan Sayyidina Jibril alaihissalam, langit tamu, langit kedua, sampai ke tujuh, sampai pada Arasy Allah Taala. Sampai ke Arasy Allah persilakan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Arasy. Sayyidina Jibril alaihissalam kata, ya Rasulullah, takat ni saja dan boleh menemani kau. Lau tajawaztuhu lahtaraqtu. Kalau aku lebih daripada aras ni, aku langkah masuk, terbakar aku, kata dia. Hanya satu makhluk yang Allah pernah benarkan berada di aras dia, satu-satunya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saja. Dan tak cukup dengan tu, kita nak kaitkan dengan kedudukan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam syair seorang ulama, ladat turi an nudiya Musa an ikhla' wa Muhammadun ladal arshi lam yu'mar bi khal'ini alihi. Ketika Sayyidina Musa alaihi salam nak bermunajat kepada Allah Ta'ala di Tur Sina, suatu lembah yang suci, Allah perintahkan dia tanggal selipar dia. Dalam surah Taha Allah Ta'ala sebut, anikhla' na'laika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Musa, tanggalkan kedua selipar kau, kerana sesungguhnya kau berada di lembah yang suci. Lembah suci itu di mana? Di Tur Sina. Tur Sina itu apa? Satu bukit yang mulia yang dalam perjalanan Isra' Nabi sallallahu alaihi wasallam dia singgah di tempat ini sebagai tanda kemuliaan, yang mana Allah pernah bicara dengan salah seorang hamba yang mulia bernama Musa alaihi salam. Dan di mana Tur Sina itu? Di Mesir. Mesir itu apa? Sebuah negara yang dalam sejarah antara negara yang paling kuno dalam dunia. Sejarah negara yang paling lama sekali disebut Mesir. Sebelum tu pun belum ada satu negara yang bernama. Tak ada. Tu satu yang pertama sekali, antara yang paling kuno. Kemudian di mana letak emosi itu? Di atas muka bumi, di alam dunia. Wa Muhammadun ladal arshi lam yu'mar bi khal'ini alihi. Sedangkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dipersilakan masuk ke Arasy, dipersilakan masuk dengan selipar sekali. Kalau Sayyidina Musa alaihissalam diperintahkan tanggal selipar kerana berada di lembah yang suci, sesuci manapun masih berada di muka bumi, tetapi hebat-hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arasy Allah, tidak ada pernah mana-mana makhluk Allah persilakan di situ melainkan dia dipersila masuk dengan selipar. Di Tur Sina disuruh buka selipar, tapi di Arasy yang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah persilakan tu. Ada ulama mengatakan hebat-hebatnya Jibril alaihi salam masih maqam dan martabatnya bawah selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia tak boleh melalui Arasy Allah. Selipar Nabi boleh masuk sekali, dipersila di Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita fikirkan, bagaimanakah kedudukan kemuliaan Nabi
di sisi Allah Ta'ala luar biasa, tak tergambar, dan tidak ada bahasa yang boleh mengungkapkan sebenarnya hakikat kedudukan, martabat dan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan kita guna bahasa yang Allah letakkan dalam Al-Quran, maqaman mahmuda, satu maqam yang mahmud, yang terpuji. Asa ayyab wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Daripada sebahagian malam, hai Muhammad, bertahajudlah kau, mudah-mudahan nanti Allah memberikan kau satu kedudukan maqam yang nama maqam mahmud. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi nama Muhammad, maqam dia diberi nama mahmud, kedua-duanya membawa makna yang sama. Muhammad terpuji, Mahmud pun terpuji, batang tubuhnya terpuji, dan martabat dan maqamnya juga terpuji sesuai dengan nama. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man sami'an nida, barang siapa yang mendengar seruan azan, Allahu akbar, tu azan, wa yaqulu mithla qala al-muadzin, kemudian dia sahut azan tu dengan menyebut seperti mana yang disebut oleh muadzin, Allahu akbar, kita pun jawab Allahu akbar, kecuali pada tempat-tempat tertentu, hayya 'ala salah, kita jawab dengan hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Pada sembahyang subuh, kalau as-salatu khairun minan naum, itu tathwib, jawab dengan tathwib, sadaqata wa barar. Tu semua kita faham dan kita jawab semua tu seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dituntut oleh syarak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, thumma qala, kemudian selesai daripada azan yang dah dijawab elok secara sempurna, dia pun baca dia pun baca salawat. Salawat dulu, kemudian dia berdoa seperti mana doa azan yang diajarkan di dalam hadis. Thumma qala Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, sampai akhir doa yang di antara yang disebut dalam hadis tu, baca doa azan. Thumma, kemudian dia memohon kepada Allah Ta'ala akan aku satu wasilah. Wasilah, saluni al-wasilah, mintalah kepada Allah Ta'ala akan wasilah. Apa dia wasilah? Satu kedudukan yang terpuji di sisi Allah Ta'ala, maqam mahmud, kan? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Yang kedua, wab'athhu maqaman mahmudah, minta wasilah, minta satu maqam yang terpuji daripada Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam permintaan dalam doa azan kita. Yang tu yang kita buat, jawab azan, lepas tu salawat, lepas tu doa, yang dalam doa tu minta wasilah kepada Nabi dan minta dia Allah Ta'ala beri dia satu kedudukan maqam yang disebut mahmud, terpuji. Habis semua tu secara sempurna. Apa kata Nabi? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, pastilah dia akan memperoleh syafaatku di yaumil qiyamah. Siapa beri jaminan ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah nipu, al-amin daripada kecil sampai wafat. Bukan kita orang Islam ni, bukan setakat sahabat Nabi yang mulia, tak. Orang kafir pun kata ni jenis manusia tak pernah bohong, tak pernah tipu. Sampai tahap Abu Lahab, pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi balik daripada peristiwa agung Al-Isra wal Mi'raj, Nabi kumpulkan orang Mekah. Nabi kata, aku kumpul sama kamu semua ni nak beritahu malam tadi aku di Isra, di Mi'raj, di Allah Ta'ala, sampai pada perjalanan langit. Jangan kata perjalanan langit, perjalanan Isra daripada Makkah Al-Mukarramah sampai kepada Al-Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, itu pun tak boleh percaya dalam satu tempoh yang sangat-sangat singkat dan di luar daripada logik akal pemikiran manusia. Tak ada orang boleh terima. Siapa orang pertama respon? Abu Lahab. Dia kata, ya Muhammad, apakah ini tujuan kau kumpulkan kami? Ya, tabbal laka ya Muhammad,
celaka ke Muhammad, maka turun ayat tabbat yadaka abi lahabin wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab secelaka-celaka. Yang saya nak sebut, Abu Lahab pun tak sebut penipu ke Muhammad. Cuma dia kata celaka ke Muhammad. Kenapa? Kerana perkhabaran kau ni menjadi sebab pengaruh orang Mekah nanti banyak yang percaya dan beriman. Akhirnya apa yang dibuat oleh orang Mekah secara turun-temurun dengan berhala, dengan upacara syirik itu akan terpadam dan akan semakin lama semakin hapus, dan itu memang terjadi. Dan Abu Lahab, dan Abu Lahab ni pula kan mendapat keringanan azab setiap hari Isnin. Tu hadisnya sahih kan, keringanan azab daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur setiap hari Isnin. Dan tahu kan pasal apa dia diringankan azab? Semua tahu. Ada satu hadis, bukan hadis, ini syair yang disebut oleh ulama. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu litabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Dia kata ada satu orang yang kafir, satu lelaki kafir datang penghinaannya di dalam Quran. Siapa kafir itu? Abu Lahab. Abu Lahab dia beradik dengan bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, apa dia Abdul Muttalib, datuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Orang yang mengakikahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atuk dia Abdul Muttalib. Dan ada riwayat kata Nabi diakikah 2 kali. Satu atuk masa dia kecil, lepas lahir hari yang ke-7. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengakikahkan dirinya sendiri. Kan? Pernah tu ada riwayat. Tak apalah, itu kita tak payahlah panjang pun lah. Cuma yang cerita Abu Lahab tadi ni datang cerita penghinaan dia disebut oleh Allah Ta'ala. Dekat mana? Bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Di dalam surah Tabbat Yada yang cerita dia kekal di dalam neraka jahim selama-lama. Kemudian ata annahu fi yaumil itsnaini daiman, datang riwayat menceritakan selama-lama dia di dalam kubur. Yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada, diringankan azab di dalamnya kerana dia pernah gembira dan suka ketika kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebab gembira dia bebaskan hamba dia bernama Thuwaibah dan dia menyembelih beberapa ekor unta untuk diberikan makan kepada orang-orang Makkah, terutama yang susah-susah. Tu. فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. Bagaimanalah agak ekor dudukan seseorang yang memang gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam kita merayakan Maulid ni gembira dengan peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam keadaan Islam, mati dalam agama tauhid. Agak-agak macam mana? Kalau orang yang kafir bukan setakat mengkufurkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, bahkan memusuhi dia. Senang kalau Nabi ni mati, padahal masa lahir sangat gembira. Selepas besar-besar, senang kalau Nabi tak ada. Payah kita ni, kata dia, mesyuarat lagi macam mana kita nak merancang supaya Nabi SAW tamat riwayatnya. Yang ni saja pun bukan setakat kafir memusuhi Nabi, ada usaha untuk membunuh dia, ringan azab dalam kubur kerana hanya satu benda yang dianggap kebaikan dalam hidup dia yang berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya gembira ketika lahir. Kalau kita meraihkan Maulid sekurang-kurangnya setiap tahun, dalam kepala kita gembira dengan kelahiran dia, kalau tak pun setiap detik dan saat, agak-agak ada tak kelebihan kita dapat, sudah barang pasti. Tu janji Allah dan Rasul. Kalau sekiranya kegembiraan yang tak seberapa daripada si kafir Abu Lahab yang datang satu surah menjahanamkan dia, satu surah mencelakakan dia, satu surah menyebabkan keseksaan dan kesengsaraan dalam kubur, tu tak ada lagi, tak cerita lagi besok di akhirat dia nak dapat apa. Si Allah Ta'ala itu saja dapat satu bentuk yang boleh kita katakan kemuliaan bagi dia disebabkan satu benda ni.
Sebab tu jangan sewenang-wenangnya dikatakan bid'ah dengan maulid yang kita buat. Itu tak payah panjang lebar, dah banyak dah orang bicara bab tu, dan kita tak perlu ada rasa sangsi dengan kemuliaan daripada usaha meraihkan Maulidin Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada sikit pun ada rasa keliru dan sangsi benda tu. Tak, insya-Allah paling tidak setiap majlis maulid yang kita buat adanya tazkirah, tausiah, ceramah yang mengingatkan kita dengan hal-hal agama. Tak kisahlah peringatan tu dalam bentuk sejarah kehidupan Nabi ko, sirah dia ko, akhlak dan adab-adab dia ko, apa benda pun. Semuanya itu ada manfaatnya. Apalagi disalang sali dengan salawat dan salam kepada dia. Kan? Man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Siapa yang salawat ke atasku sekali, Allah salawat pada dia 10 kali. Riwayat yang lain tambah wa muhiyat anhu ashru hasa wa muhiyat anhu ashru sayiat wa rufi'at lahu ashru darajat. Dihapuskan bagi dia 10 dosa kesalahan, dinaikkan bagi dia 10 darajat dan tingkatan, insya-Allah taala. Banyak lagi. Itu salawat, salam lain pula. Jadi dua benda, salawat dan salam, dua benda berbeza. Dan kedua-duanya ada kebaikan dan fadilat ni. Kita biasa dengan salawat ataupun mungkin kita sebut kedua salawat dan salam padahal kita faham satu. Tak, salawat dan salam tu ada dua. Salawat lain, salam lain. Salawat tu berkongsi gitu, bukan berkongsi dari sudut perbuatan tapi di sudut makna. Dari sudut perkataan. Kalau kata salawat, Allah salawat tak? Iya. Malaikat salawatkan Nabi? Iya. Kita orang beriman diperintahkan salawat. Walaupun dari sudut makna mungkin berbeza. Salawat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makna curahan rahmat dia, belas kasihan dia yang tidak ada tolak banding. Salawat daripada malaikat, doa pengampunan sekalipun dia tak buat dosa. Kerana Nabi sendiri pun minta ampun dengan Allah sekalipun dia tak buat salah. 100 kali satu riwayat, 70 kali satu riwayat, tiap-tiap hari. Untuk apa? Afala akunu abdan syakura, Nabi sebut. Tak boleh kau aku menjadi hamba yang bersyukur. Jadi istighfar dia bukan dikarenakan dosa, tapi istighfar dia kerana syukur. Zikir-zikir yang begitu mendatangkan kelebihan dokek dia, seronok dia, tenang dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Banding kita istighfar kita tu di satu benda yang dituntut sebab banyak dosa dan kesalahan kita. Itu pun dengan istighfar belum tentu luhu. Kerana istighfar kita mungkin hanya setakat mainan lidah dan mulut, bukan turun ke hati. Banyak benda masalah dalam hal ibadah kita. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalawat lain, salam lain, walaupun kadang-kadang disertakan dan disatukan dengan lafaz yang sama. Bukan lafaz sama, bawa sekali jalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu salawat saja. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, itu salawat dan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yusallimu alayya raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Barang siapa yang bersalawat ke atas aku, barang siapa yang memberi salam ke atas aku, setiap kali salamnya kepadaku, Allah kembalikan rohku kepada jasadku sehingga aku membalasi salam dia. Salam tu apa maksudnya? Doa sejahtera. Kita doakan Nabi, Allah assalamu alayka ya Rasulullah, sejahtera ke atasmu ya Rasulullah. Doa kita pada Allah supaya kesejahteraan kepada Nabi, dan Nabi tidak perlukan doa sejahtera pada kita kerana apapun keadaan Nabi tetap Allah kurniakan kesejahteraan walaupun tak ada satu pun mulut manusia mendoa kesejahteraan pada dia. Tu Allah tetap dah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita dianjurkan untuk memberikan sejahtera, mendoakan sejahtera pada Nabi? Kerana kesejahteraan tu pulang kat kita. Pasal apa? Pasal setiap kali salam sejahtera yang kita doa kepada Nabi akan ada respon kepada Nabi. Ini kebaikan untuk kita. Apa kata Nabi? Hatta arudda alaihi salam. Allah datangkan roh untuk sama dengan jasad balik kerana salam kita yang kita hantar kepada Nabi. Allah hantar pula roh kepada jasad Nabi supaya Nabi membalas sejahtera yang kita sebut kepada kita. Apa? Assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi SAW pun balas assalamu alayka, kan sejahtera juga ke atas kamu. Macam kita beri salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu kebaikan yang kita nak. Kerana
doa sejahtera daripada kita belum tentu, tetapi kemuliaan yang kita peroleh berdasar pada kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sejahtera yang didoa daripada Nabi pada kita tu dah barang pasti di sisi Allah Taala, ada nilai, ada mustajab, ada perkenan. Tu yang paling kita nak. Dan satu ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman. Dua Allah sebut, salawatlah dan salamlah kepada Nabi. Allah salawat, malaikat salawat. Orang beriman diperintah dua, salawat dan salam, sejahtera, sebab dapat kebaikan yang tadi itu. Maka sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kalau salam kepadamu kami faham, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, dan seumpama. Tetapi salawat kepada kamu macam mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, mengajar kepada para sahabat secara khusus, kita sebagai umat secara umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Allahumma salli ala Muhammad. Tu dia ajar Nabi. Tak ada dengan perkataan Sayyidina. Itu dibahas, terutama kita ni jadi kelahi kadang-kadang, ada Sayyidina, tak ada Sayyidina. Yang ada Sayyidina pun sempurna, tak ada Sayyidina pun sempurna. Tak ada Sayyidina sebab tu lafaz dalam hadis. Ada Sayyidina kerana kita meletakkan sesuai dengan kedudukan dan kemuliaan dia, sebab kaitan dengan hadis yang lain. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, hadis tu. Aku adalah penghulu, aku adalah ketua, aku adalah yang nombor satu daripada kalangan anak cucu Adam alaihissalam. Aku ketua. Tapi yang mula-mula dihidup dan dicipta Allah, Adam alaihissalam. Yang akhir sekali diutus, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun terakhir, dia nombor satu Allah letak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku penghulu dan ketua segala anak Adam, anak cucu cicit Adam alaihissalam. Dan aku sebut bukan untuk bangga-bangga, tapi aku sebut kerana Allah perintahkan aku sebut supaya jadi sebab kepada umat aku faham kedudukan Nabi SAW tu, supaya memuji-muji dia, salawat dia sesuai dengan keagungan dan kemuliaan yang Allah letak pada dia. Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina. Sebut Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Pasal kedudukan dan kemuliaan yang dia sebut dan yang diperintah oleh Allah Ta'ala untuk memuji dia. Kan? Pujilah semacam mana kita nak puji, sesuai dengan apa yang dilafaz oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala kata, afdal, bagus, elok kalau kita menambah sayyidina di dalam setiap kali kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada di dalam salat ataupun di luarnya. Jadi masalah tu settle lah, tak payah kita nak ke klien pun nak bid'ah tadi. Kita tak faham bid'ah tu apa, kan? Kalau macam tu lah sebab jadi kelahi dan berselisih, dia tak faham lagi. Allahumma salli ala Sayyidina. Kita nak salat macam mana lafaz pun boleh, bukan setakat apa yang disebut dan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Apa yang ulama sebut asalkan dengan makna salawat tu semua boleh dan ia berlaku. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang, masa Nabi angkat daripada rukuk untuk i'tidal, Nabi sebut sami'allahu liman hamidah. Yang Nabi baca, yang Nabi ajar, sami'allahu liman hamidah, zikir dia apa? Rabbana lakal hamd. Satu riwayat Rabbana walakal hamd, ada wa, dua ada hadisnya. Kemudian sambungannya mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta wa min syai'in ba'du. Itu sambungan, ada hadisnya pun sahih. Tiba-tiba ada satu orang sahabat dia sambung, sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta wa min syai'in ba'd. Kemudian dia sambung hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Habis mayang, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nabi bertanya, manil qail, siapa yang sebut tadi tu? Sebab dia sebut kuat, dongan dia semua orang.
Nabi kata siapa yang sebut tadi tu polik tu? Polik tak polik? Nabi kata sesungguhnya yang menyebut tadi tu futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit dan aku melihat banyak malaikat merobot-robotkan kalimat tu untuk dicatat. Berobot-robot. Padahal Nabi tak pernah ajar pun benda tu pada sahabat. Nabi tak pernah beritahu sebelum ni. Tetapi ada nilai di sisi Allah dan ada istimewanya pada malaikat. Dia robot dari malaikat. Sebab tu doa-doa macam ni, zikir-zikir macam ni, terutama lebih-lebih lagi bila tu berkait dengan solat tu, jangan ditinggalkan, akan dapat kemuliaan dan kesempurnaan. Jadi dirobot-robot dari malaikat. Maka di dalam syarah Sahih Muslim rahimahullah ta'ala dia kata apa? Jawazu ihdathi dzikri ghairul ma'thur fi salah ma lam yukhalif bil ma'thur. Harusnya kita buat satu zikir yang tidak disebut dalam hadis di dalam salat selama mana tidak bercanggah dengan Quran dan hadis. Tu kaedah ulama sebut. Jadi tak kisah. Begitu juga maksud dia yang saya nak kaitkan dengan lafaz-lafaz hadis disebut dalam satu kitab Afdhalus Salawat ala Sayyidis Sadat karangan Al-Imam Yusuf Ibn Ismail An-Nabahani rahimahullahu ta'ala. Disebut dalam tu lebih daripada 70 ke 100 jenis salawat yang disebut dalam tu. Ada salawat kamilah, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad babih. Ada salawat syifa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha sebabih. Ada salat munjiat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tunjina min Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat. Itu salawat munjiat namanya. Ada lagi salawat azimiyah, Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhillahil azim alladhi mala'a arkana arshillahil azim. Itu semua ada dalam kitab Afdhalus Salawat yang sebut tadi. 70 ke 100 lebih kurang tu, tak salah saya ada 100 lebih kurang salawat dalam tu saya ngajar kitab tu. Jadi nak pilih mana-mana satu tak ada masalah, kan? Salawat azimiyah ada tak yang diajar dalam hadis? Tak ada. Tapi ada makna-makna yang baik daripada jenis salawat. Ada disebut salawat di situ, salawat syifa. Kalau nak sebut hadis, tidak ada hadis yang menceritakan tentang salawat syifa. Tapi sekurang-kurangnya adalah kita hadis yang kita sebut Allahumma salli ala Muhammad, diajar Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bolehlah kau. Yang terbaik salawat Ibrahimiyah tu yang kita baca dalam salat pada tahiyat akhir. Tu seafdal salawat, tak kisah mana-mana salawat, kesemuanya ada bahagian kebaikan di sisi Allah. Dan yang paling penting itu jadi sebab kepada mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kebaikan kita tak banyak, kan? Lebih banyak kejahatan, pahala tak banyak, timbangan amal dia ada dua, satu jahat satu baik, tak tahu mana satu yang borek. Nabi ada sebut kalimatan khafifatan alal lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila rahman. Dua kalimat yang mudah disebut dari lidah, borek pada timbang amal besok. Kemudian Allah sangat sayang dengan amal yang menyebut dua kalimat. Nabi kata apa? Mudah nak sebut tapi ramai orang tak sebut pada ni. Padahal kebaikannya hebat. Dia subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kan mudah aja tapi tak ramai orang nak sebut. Lebih kuranglah cerita salawat kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 2 saat tak sampai, 2 saat, 3 saat tak sampai, kan? Lebih lama lagi kita melayan kunyah keripap. Tengok kejap lagi, kan? Keripap sebiji tu berapa minit tu tak kira uti canai, colek-colek kucuti canai banji, kan? Itu tak kira sambil burak, tambah merokok mau setengah jam, sekoping uti, 2 keping sejam, kan? 3 keping jam setengah, 5 keping 4 tengah hari, kan? Dengan burak, dengan rokok semua, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak sampai 3 saat, 2 saat tak sampai. Tapi tak ramai, itulah manusia, kan?
diberikan kebaikan, ditawarkan dengan kehebatan, tapi masih memilih-milih, masih memikir-mikir nak aku tidak buat ada yang tinggal langsung tak terfikir dan teringat untuk mengamalkan sedangkan kita di dalam suasana akhir zaman yang banyak menyodot kita ke arah lupa kepada agama berbanding ingat, meninggalkan hal-hal sunnah melainkan berbanding dengan mengamalkannya. Jadi kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah pertingkatkan iman kita, takwa kita, pertingkatkan keinginan, dorongan, amalan dalam hal-hal yang melibatkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana orang yang mempunyai ketinggian di sisi Allah antaranya kerana berusaha mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup sebanyak yang mungkin dan yang termampu, kerana itu penilaian yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bagi manfaat pada kita semua. Yang tololap, yang sikit dia tinggal kecil mata tu pun ramai, yang dah hanyut guyup tu himpan Mekah pun ada tengah tawaf, itu jago rupa kat Seremban dia kan, pun ada kan, yang tunggu masa sebab daripada tadi kerok parut pelama bonam cakap biasa kuliah subuh ni dalam 1/2 jam ni lajak betul ni perkoco ustaz ni dia. Jadi mudah-mudahan dalam pada ujian kita dalam kuliah dan majlis ilmu, Allah meletak dan menuliskan kebaikan berlaku untuk kita. Yang baik daripada Allah kurang kelemahan saya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma adina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tu ada apa nama tabung biru tu, dia lalu tu jangan buat tak tahu jelah, buatlah apa-apa yang patut kan. Ambil agak-agak duit yang bawa nak beli roti canai, masukkan dulu kan, balik ambil lain. Assalamualaikum warahmatullahi.